Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid 2 Zamrud. Hari ini 12 Julai 2021 kita akan mulakan sesi PDPR kita pada pagi ini dalam tajuk yang sama iaitu pecahan, dan kita beri tumpuan kepada sub topik kecil iaitu bagaimana murid nak mengenal pecahan wajar. Okey, pecahan wajar ni kita dapat lihat di mana ada pengangka dan penyebut. So kita mesti lihat pengangka tu lebih kecil daripada penyebut. Macam mana? Kita ikuti pada paparan MyView Board di mana cikgu telah letakkan buku teks dekat sini. Okey, murid-murid jangan lupa pertama sekali nanti tolong tuliskan. Ini biasanya dalam buku teks, buku tulis matematik petak ataupun kotak, tuliskan hari Isnin 12 Julai 2021 dan tajuk yang kita akan berikan tumpuan pada pagi ini ialah pecahan wajar. Jadi buku teks kita rujuk buku teks matematik tahun 2, jilid 2, muka surat 4, 5 dan 6. So ini adalah pada paparan buku teks murid-murid muka surat 4 di mana cikgu buka di MyView Board. Jadi cikgu nak beri tumpuan kepada muka surat 4 lah. Kat sini tengok muka surat 4 dekat bawah ni. Jadi dekat sini penerangan yang pertama cikgu nak tunjukkan kepada murid bagaimana ingin menulis pecahan pada satu bahagian. Okey, lihat gambar tersebut. Kalau murid dapat lihat dekat sini seorang kanak-kanak memegang gambar pecahan di mana ada pecahan tu ada 3 bahagian yang telah dilorikkan satu bahagian berwarna ungu. Okey, jadi kita kena tulis dia 1/3 daripada 3 bahagian tadi. Okey, kalau dalam bentuk perkataan lah, kalau dalam bentuk ayat matematik kita kena tulis 1/3. Di sini merupakan pecahan wajar di mana 1 tu merupakan pengangka. Okey, dan 3 itu merupakan penyebut. Murid mesti tahu. Okey, jadi ia adalah di dalam kategori pecahan wajar kerana pengangka dia lebih kecil daripada penyebut. Okey, seterusnya mari kita lihat yang kedua. Seorang murid lelaki ni dia menulis 1/4. Jadi pada grafik yang ditunjukkan ini dia adalah 4 bahagian yang sama besar, kemudian telah diwarnakan berwarna biru turquoise ni satu sahaja daripada 4 bahagian. Jadi dia menulis pecahan dalam bentuk ayat matematik 1/4. Okey, jadi kita dapat lihat di atas tu 1 bermaksud pengangka, di bawah adalah penyebut. Jadi dekat sini dia adalah pecahan wajar di mana pengangka lebih kecil daripada penyebut. Dan ingat murid-murid, ini dalam bentuk ayat matematik. Kalau perkataan kita mesti tulis dia 1/4. Begini 1/4. Ini adalah jawapan dia. Okay, sekarang kita pergi di bahagian bawah di mana seorang murid perempuan yang ada di satu meja, dia menampal 2 bahagian dengan berwarna biru daripada 4 bahagian yang kita fikir dia adalah sama banyak. Jadi ditulis dalam bentuk perkataan 2/4 dan dalam bentuk ayat matematik 2/4. Ini merupakan apa murid-murid? Pecahan wajar kerana kena ingat dia punya pengangka lebih kecil daripada penyebut. Pengangka okey dan penyebut itu tergolong di dalam kategori pecahan wajar. Okey, seterusnya kita lihat bagi aktiviti yang ketiga. Ni cikgu nak terangkan kepada murid Kita lihat sini sebudak lelaki memakai baju warna kuning. Dia telah melorikkan berapa bahagian? 4 bahagian di sini. Okey, cikgu tunjukkan sekejap. 4 bahagian yang berwarna jingga. Okey, ada 4 bahagian dan 5 bahagian pula hijau. Cikgu titikkan dekat sini untuk melihat perbezaan dia. Jadi dekat situ dia tuliskan pecahan yang telah diwarnakan kepada warna jingga dan hijau berbeza dan kita perlu tuliskan dia 4/5 dalam bentuk ayat matematik. Kalau dalam perkataan tulis dalam bentuk perkataan. Ini merupakan pecahan wajar kerana pengangka dia lebih kecil daripada penyebut. 4 ni pengangka, yang 5 ni adalah penyebut. Mari kita lihat budak lelaki yang memakai baju putih ni, dia menulis pecahan tersebut lah. Di bahagian jingga itulah 4/9. Jadi inilah kita tulis dalam bentuk
ayat matematik ini bentuk perkataan. Ingat kita belajar hari ini menulis pecahan. Okey, seterusnya kita lihat dua orang kanak-kanak perempuan ini melorikkan bahagian-bahagian di mana pada asalnya bahagian itu ada 7 bahagian yang sama besar, sama banyak. Kemudian murid yang tidak bertudung ni telah melorikkan berapa bahagian? 3 yang berwarna apa? Berwarna oranye ataupun jingga lah. Masuk kat sini 1, cikgu tunjukkan murid cikgu tulis 1, 2, 3 daripada 7 bahagian. Jadi kita tulis dia 3/7. Ini adalah bentuk ayat matematik. 3/7 adalah pecahan wajar. Kerana apa? Cuba sebut. Betul, pengangka lebih kecil daripada penyebut. Mari kita lihat murid yang memakai baju warna hijau. Dia telah melorikkan berapa bahagian dekat sini? 2 bahagian. Daripada 7 bahagian sama besar. Jadi, kita perlu tulis dia dekat sini 2/7 dalam bentuk ayat matematik. Kemudian, dalam bentuk perkataan 2/7. Begini. Okey. Seterusnya, cikgu nak buat penerangan tentang paparan situasi. Okey, situasi yang pertama, situasi yang kedua, situasi yang ketiga. Pada zahirnya kita dapat lihat, okey, ada 4 kita panggil apa ni? Tertikus yang tersangkut di dinding ni. Jadi kita tengok 3 dari 4 tertikus ini berwarna merah. 3 dari 4 ialah 3/4. Kemudian kita lihat 3 daripada 4 tertikus ni berwarna merah. Ini berwarna merah. 1, 2, 3. Jangan kira yang keempat ni, itu adalah 4 bahagian sama besar lah. Jadi 3 daripada 4 ialah 3/4. Seperti biasa. Sebab kita dah tengok beza warna kan. Kemudian kita bilanglah ke semua tertikus tersebut. Tertikus benda yang sama, tetapi cuma bezanya adalah warna dekat sini. Jadi murid-murid jangan silap. Jadi kita lihat 3/4 ialah pecahan wajar kerana yang 3 adalah pengangka dia lebih kecil daripada penyebut dia di bawah 4. Jadi ini adalah bentuk kita panggil dia ayat matematik dan jangan lupa tuliskan dalam bentuk perkataan 3/4. Macam ni 3/4. Jadi jangan salah. Okey. Seterusnya cikgu nak pergi kepada words. Kat sini cikgu nak tunjuk contoh juga. Ada 5 keping roti. 5 keping. Okey, keping roti. Okey, tengok warna dia berbeza kan. Satu roti ni dah berwarna hitam. Okey, ada 2. Dan 3 lagi roti yang berwarna putih. Jadi murid kena tahu 2 roti tu ialah pengangka. Okey, manakala 5 yang kita bilang tadi yang pada asalnya sama banyak ialah penyebut. Jadi kita tulis dalam bentuk ayat matematik 2/5. Okey, daripada 5 bahagian roti yang sama banyak. Ini merupakan pecahan. Okey, pecahan wajar. Jangan lupa. Begitu juga kalau kita terbalikkan dia pula, kita tulis 3/5. Bahagian roti yang tidak berwarna ni 3/5 daripada 5 bahagian juga. Jadi ini dikira juga sebagai pecahan wajar. Okey, cikgu beri contoh yang seterusnya. Cermin mata ni. Kalau murid lihat cermin mata ni ada berapa? Ada 7 bukan? Lihat cermin mata yang berwarna hitam ni ada 3. Cikgu terus tuliskan dia. Ada 7 cermin mata yang sama besar. Cuma ada 3 yang berbeza warna dekat sini. Jadi murid-murid kena tuliskan dia 3/7. 3/7 adalah pecahan wajar. Kerana apa? 3 merupakan pengangka dia lebih kecil daripada penyebut. Ni cikgu tulis balik lagi. Nak ingat. Okey, yang 7 adalah penyebut. Jadi jangan silap. Kalau tulis dalam perkataan 3/7, tulis begini. 3/7. Jadi setakat ni penerangan telah cikgu berikan. Cikgu harap murid-murid dapat menentukan pecahan tersebut sama ada pecahan wajar dengan melihat pengangka lebih kecil daripada penyebut dan menulis dalam bentuk perkataan. Okey, seterusnya apa yang cikgu nak tunjuk dekat sini nanti, bila murid dah tulis dekat buku tulis petak atau buku tulis kotak yang kat sini nanti, tolong transferkan okey soalan pada muka surat 6.
Muka surat 6 ni. Dan tolong buat latihan 1A, B dan C. Seterusnya latihan 2, latihan 3 dan latihan yang keempat. Cuma murid perlu tulis begini nanti dalam buku tulis. Tengok betul-betul latihan pertama 1A. Okey, 1B, 1C. Jadi cuba kita lihat balik buku teks tu, kita kena sebut pecahan bahagian yang merah tu. Maksudnya 1 per berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi murid kena tengoklah, kira balik 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, jawapan dia murid letaklah dekat sini. 1 per 6. Cikgu buat ni dekat sangat lah pula, tapi jangan dekat sangat tau, ini bahagian B ni. Jarakkan sikit. Jadi tulislah jawapan B apa, jawapan C tu apa. Kemudian beralih kepada soalan yang kedua. Okey, soalan kedua, murid tulislah, buka buku teks balik. Soalan kedua, tulis pecahan pada bahagian kuning ni. 2A, 2B, 2C dengan betul. Kemudian baca soalan ketiga pula, tulis pecahan dalam perkataan. 3A, 3B, 3C dan 3D. Kemudian pergi yang soalan terakhir, 4A, 4C, 4D, B dan juga D. Dengan membaca arahan, tulis pecahan dalam angka. Mudah je kerja hari ni kan. Okey, cikgu tak beri kerja di dalam Google Classroom kerana dia bergantung pada suatu keadaan. Dan juga cikgu tak buat orang kata Google Meet sebab dia pun bergantung pada keadaan lah. Kadang-kadang kat rumah cikgu ni internet dia tak stabil. Kadang-kadang murid pun data pun tak ada kan. Jadi tak apa, cikgu faham lah. Jadi cikgu minta sangat janganlah murid tak tengok video YouTube cikgu untuk penerangan bagi pecahan wajar ni, takut atau bimbang nanti murid tak faham. Okey. Dan selepas buat kerja tu, cikgu tak paksa murid, cuma murid perlu buat kerja terpulang sama ada nak buat hari ni, pagi, tengah hari, petang ataupun malam. Tetapi jika nak buat, tolong isikan kehadiran. Jangan sampai besok baru isi kehadiran, cikgu tak nak. Contoh dekat link yang cikgu bagi ni. Untuk kehadiran, tolong klik dekat sini, tapak kehadiran murid 2 Zamrud. Yang mana link yang cikgu bagi tu, My Link Cikgu Fauzi. Tekan je kat sini. Dia keluar nanti paparan kehadiran murid begini. Kemudian tolong klikkan nama. Contoh kalau cikgu pertama, cikgu letak Ain Safia nanti. Ain Safia ataupun ibu bapa penjaga dia akan submit. So nanti akan ada pada simpanan data cikgu. Jadi ingat cikgu ingat murid-murid, minta maaf cikgu pula. Ingat murid-murid, untuk kehadiran ni hanya submit sekali saja. Jangan banyak-banyak. Cikgu tak nak awak buat banyak-banyak. Nanti banyak data masuk. Ingat kerja cikgu bagi kebebasan kepada murid. Sama ada nak buat pagi ni, nak buat tengah hari ke, nak buat petang ataupun malam. Cuma ingat, isi kehadiran dulu. Jangan dah malam ataupun besok baru letak. Okey, terpulang kepada murid sama ada nak buat kerja nanti, nak buat hari Selasa pun boleh, nak buat hari Rabu pun boleh, nak buat hari apa pun boleh lah. Jangan masuk perjumpaan kita pada hari Rabu nanti. Pada 14 hari bulan. Sebab nanti kerja bertimpa-timpa. Cikgu tak nak kerja yang banyak. Hari ni cikgu nak murid buat kerja yang mana cikgu tunjukkan ni. Pada muka surat 6 buat kerja yang ini. Cikgu tak nak nanti pada tarikh 14 hari bulan Julai kita dah masuk tajuk lain, murid tak siap kerja lagi. Jadi cikgu nak murid siapkan kerja matematik ni. Jangan lupa kita sama-sama lah buat Jadi buat kerja, jangan tak buat. Jadi itu saja untuk sesi penerangan cikgu pada pagi ini. Kita jumpa lagi pada 14 Julai nanti. Jaga diri, hiasi peribadi, sentiasa duduk kekal di rumah bagi mengekang penularan COVID-19. Dan sekiranya nak keluar juga, pastikan kita amalkan SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Majlis Keselamatan Negara. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.